فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Semua amalan Bani Adam, anak Adam itu adalah bagi dia. Illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih, dan dia adalah bagi aku, untuk aku, dan akulah yang berhak untuk memberikan ganjaran kepadanya. Ganjaran-ganjaran yang dibuat di dalam amalan-amalan disebutkan di antara pendapat telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan oleh Allah dari 10 hingga 700. Di sana dibahagikan mengikut kepada amalan-amalan yang telah diketahui oleh malaikat, seperti mana disebutkan oleh Syekh tadi. Malaikat dah tahu dah ini nilai berapa, dia punya ganjaran berapa dicatatkan. Kecuali puasa dikatakan, yang mana ianya adalah merupakan rahsia di antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada beberapa pendapat penafsiran mengenai daripada hadis kursi ini. Di antaranya yang disebutkan tadi, iaitu rahsia di antara hamba dengan Allah, iaitu niatnya yang ia telah pun azamkan di dalam hatinya, dipaksikan dengan setulus-tulusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nilaian itu adalah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang keduanya di antaranya disebutkan adalah kerana puasa ini tak pernah lagi digunakan oleh orang-orang yang nak menyekutukan oleh Allah melaksanakan ibadah puasa ni. Bermakna sejarahnya seperti dulu kaum musyrikin, mereka tak pernah berpuasa demi berhala mereka. Tetapi kalau berkorban demi berhala ada, bernazar demi berhala ada. Tetapi kalau nak berpuasa demi berhala tak ada. Maka ianya khusus ketika itu satu ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah puasa, maka layak dan berhaklah Allah di dalam nak memuliakan kepada puasa tersebut. Allah mengatakan akulah yang akan memberikan penilaiannya. Itu yang kedua. Yang ketiganya mengatakan bahawa amalan setiap Bani Adam ini dianya akan dipertanggungjawabkan nanti, dan dia wa imma kekal kepada hamba Allah atau tak. Berdasarkan apa? Berdasarkan hutang piutangnya di antara sesama makhluk. Maknanya, kalau dia ada berhutang dengan makhluk, dekat sana di akhirat dibicarakan oleh Allah, maka dia diwajibkan untuk melunaskan hutangnya. Tak lagi ketika itu dia boleh untuk nak lunaskan hutang dengan wang, dengan barang yang diambil. Maka yang boleh ketika itu dilunaskan adalah diberikan ganjaran pahalanya. Itu kalau dia hutang harta, wang ataupun benda yang diambil. Kalau dia buat dosa, iaitu mengumpat, bercakap tak baik kepada orang, atau berbuat kezaliman kepada orang lain, maka begitulah juga pahalanya akan diberikan kepada orang tersebut. Kalau dah habis pahala tu, maka pula dosa-dosa orang itu akan ditanggung ke atas dirinya. Menurut kepada ba'dul ulama mengatakan yang dimaksudkan puasa itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang berikan ganjaran, sedang amalan yang lain itu adalah untuk anak Adam sahaja, untuk dia, untuk anak Adam. Tapi puasa untuk Allah, maka yang namanya puasa ini walaupun pahala diberikan kerana ketika itu nak lunaskan daripada hutang piutangnya, sama ada dosa dia ataupun dari hutang-hutang daripada apa yang diambil, tetapi puasa tak diberikan. Sebab puasa itu terus pergi kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tak boleh diberikan kepada hamba. Maknanya orang-orang yang berhutang pahala itu, pahala puasa tak dia dikecualikan untuk diberikan kepada orang tersebut. Di antaranya juga kata kerana puasa ini adalah satu-satu ibadah yang dia sangat terpelihara daripada riak. Sebab dia adalah perkara yang tersembunyi. Sebab kalau kita nak puasa yang yuk boleh. Puasa yang yuk tahu? Puasa yang yuk pagi-pagi buka periuk. Kira pagi ke petang ke. Dia boleh berpuasa nampak depan orang, tapi di belakang dia boleh makan sejam diam, tapi dia sanggup tahan juga. Demi Allah, dia tahu Allah melihat masa tu, dia lihat Allah, dia tahu Allah melihat. Alhamdulillah, ada keimanan dia. Maka ini di antara salah satu daripada perkara-perkara yang ditafsirkan daripada apa yang disebutkan di dalam hadis qudsi ini, yang mana ianya adalah untuk menunjukkan akan kelebihan puasa itu
yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak Adam ini. Kemudian Nabi melanjutkan, asyamu junnah. Puasa itu benteng, kata Nabi, bukan jinnah. Kalau puasa itu jinnah, puasa itu jin. Kalau jannah, syurga, jangan salah baris. Kena hati-hati dalam bahasa Arab ni nak cakap. Kan kalau dalam setiap perambi kan, jun lah kan. Jin ke jun ke jan ni. Dia ada makna berbeza di sana. Walaupun hurufnya sama. Jadi junnah maknanya benteng. Benteng daripada apa? Ada pendapat mengatakan benteng daripada neraka Allah, wiqayah, penjagaan dari neraka Allah. Ada yang mengatakan daripada benteng menyelamatkan dirinya daripada terjerumus daripada hawa nafsu. Maka kedua pendapat ini adalah benar, kerana kalau seorang itu berpuasa membentengkan dirinya dari jatuh kepada perkara syahwat, maka dia terselamat di dunia dan juga akan terbenteng dirinya itu daripada jatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kalau orang-orang yang belum menikah, Nabi suruh nikah. Ya ma'syaras syabab, wahai pemuda-pemudi, man istata'a bikumul ba'ah, kata Nabi, barang siapa yang kamu mampu, falyatazawwaj. Suka Ustaz Masyadan dengar pasal kahwin saja suka. Saya pun profil tak naik kat situ kan. Ustaz pun tak ada profil kan yang tu. Tapi ada anak dia, alhamdulillah lah. Saya dia tak sebut, tak jelas. Ala kulli hal, kalau mampu kahwin, kata Nabi. Tapi kalau tak mampu, kata Nabi, puasa. Fa'alaikum bisyam, hendaklah kamu puasa. Sebab apa? Sebab dia boleh jaga diri orang itu daripada nafsu, daripada pandangan. Itu peranan daripada puasa. Tapi kalau puasa masih juga tak dapat hawa nafsu, masih lagi matanya memandang bukan-bukan, maknanya tak berjaya lah. Yang namanya puasa, kamu shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa ramai daripada orang yang berpuasa, tak ada apa yang dia dapat dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Kemudian ada larangan-larangan, nanti insya-Allah kita akan panjangkan larangan-larangan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengeluarkan kata yang keji, jangan kamu bergaduh. Kalau ada orang yang mana dia nak bergaduh dengan kamu, mengajak kamu itu berbuat perkara yang bergaduh, nak menyakiti kamu, mengeluarkan kata-kata tak baik kepada kamu, maka hendaklah kamu ketika itu mengatakan inni shaimun, aku ini berpuasa. Tapi ulama kata tengok keadaan nak sebut ni. Kalau dalam Ramadan boleh sebut, sebab yang ini tak ada masalah, semua orang tahu bulan Ramadan puasa. Tapi kalau di luar bulan Ramadan, tengok hati. Kalau kita sebut inni shaimun, itu akan melahirkan riak untuk kita nak bagi tahu, aku puasa tau. Maka pahala puasa dia habis, lebih baik dia tak sebut, dia lari, dia pergi tempat lain. Tapi kalau Ramadan, buat apa dia nak sombong, semua orang puasa, maka bolehlah disebut dengan jelas, iaitu inni shaimun, aku berpuasa. Kerana dengan sebutan itu akan meredakan daripada kemarahan yang mungkin akan terbit daripada diri dia. Bermakna dengan kita mengetahui bahawa kita berpuasa, ianya juga disebut sebagai melahirkan kesabaran. Sebab tu Ramadan juga disebut sebagai syahrus sabar, iaitu puasa itu disebut sebagai bulan kesabaran. Kena bersabar sudah, insya-Allah.